kritik KJL. Pasal KJL ni mungkin ada kelemahan dia, ada kekurangan dia. Bila orang kritik, kita boleh tahu mana tak kena kita. Layak ni ibarat cermin kepada sebuah KJL. Melalui cermin kalau kita boleh tengok mana tak kenanya kita. Rambut tak sisir ke, bulu hidung tak gunting ke, ataupun bedok tebas belah ke, cermin dulu rakyat kita. Jadi rakyat ni lah cermin kepada KJL. Sebab tu dalam sebuah negara Islam, rakyat ni diberi hak untuk menegur dan mengkritik KJL. Cuma jangan buat fitnah. Fitnah ni dalam agama tak boleh. Rakyat tak boleh, siapa pun tak boleh buat fitnah. Tapi kalau kita bercakap benda yang betul, yang ada asas, maka tidak menjadi salah kepada rakyat. Sekolah ni kita patut beri ruang pada rakyat bersuara dalam masalah yuran sekolah. Sebab janji pendidikan percuma. Kita pun sedap dah ingat belengger pergi sekolah. Mari-mari 100 riyal kena bayar. Perdana Menteri isytihar pendidikan percuma. Tiba-tiba bila kita pergi sekolah nak daftar anak baru ni, ada kena 100, ada kena 100 lebih, ada kena 200. Pak kita pula anak berderik penuh sebut tebah. Dah kalau kena 100 orang, berapa kita kena bayar? Pendapatan bulan ni kita hanya 300, 400. Kalau ada 100 orang, kalau 4 orang anak, sudah 400 tu baru bini seorang. Kalau bini 4, dah kalau bini 4, berapa kita kena bayar? Jadi KJL ni macam main kepada rakyat. Isytihar free, tapi kena bayar. Pak sedap pula tak bayar-bayar, dia kata aswasu. Lagu mana tak bayar-bayar tapi aswasu? Ambo pun tak faham. Menteri Pelajaran kata kalau tak ada PT tak usah bayar. Bayar aswasu dia kata. Jadi hak mana so betul tak bayar-bayar kau aswasu. Pak kita nak bayar aswasu, boleh cikgu kata bayar aswasu, tapi buk tak boleh. Buk tak bui. Sekolah kata, menteri kata boleh nak bayar aswasu, tapi buk sekolah tak bui. Pak anak kita nak ngaji mana? Anak kita nak ngaji mana kalau tak ada buk? Ni benda-benda yang berlaku dalam tanah air kita. Sepatut kita kena beri ruang pada rakyat kecek barang ni. Dan jangan kita salah kalau rakyat kecek, orang buat modal ceramah pun tak boleh nak salah. Sebab ni lah yang berlaku. Menteri ni kecek lagu tu, menteri ni kecek lagu ni, yang tak tahu mana so betul. Perdana Menteri isytihar percuma. Mari Perdana Menteri, kalau apa ni tak mampu tak usah bayar. Mari Menteri Pelajaran tak usah bayar, tapi bayar aswasu. Jadi bengok rakyat nak dengar siapa? Tu belum hamba buat kenyataan lagi. Kalau hamba buat kenyataan kau je lagu. Ini masalah yang berlaku dalam tanah air kita. Jadi inilah asas kepada negara. Kalau kita balik pada perbincangan, negara Islam ini negara yang bersifat demokratik, yang memberi ruang kepada semua orang, semua rakyat ni berkecek menyuarakan pandangan dia, tetapi bukan keperekat fitnah ataupun menghasut supaya berlaku huru-hara. Tetapi hamba nak tekan juga dalam buku ni dia ayat, kita kena bezakan antara demokrasi barat dengan sifat demokratik yang ada dalam ajaran Islam. Demokrasi barat ni dia tak ada hak sempadan. Sebab tu KJL boleh ubah undang-undang ni walaupun bercanggah dengan agama. Tu di barat. Sebab tu contoh di barat ada setengah negara dia buat undang-undang membenarkan orang nikah sama sejenis. Sudah ada di England, lah ni boleh dah nikah jantan sama jantan, tino sama tino. Mula tak boleh. Dan sudah ada 2-3 negara Eropah yang buat undang-undang di parlimen membenarkan perkahwinan sejenis. Jantan sama jantan, tino sama tino. Ni buat undang. Jadi hak ni dalam Islam tak boleh. Kita tak boleh buat undang walaupun kita ada majoriti dalam parlimen, kita tak boleh buat lagu tu pasal hak ni bercanggah dengan agama. Ataupun kita buat undang-undang beri kebenaran untuk orang berjudi dengan kita memberi lesen kepada judi. Kita membenarkan orang berzina dengan memberi lesen kepada rumah pelacuran. Ni tak boleh. Dalam Islam tak boleh lagu ni. Kita buat peraturan bagi apa tu, topeng plastik tu. Apa? Plastik, kondominium tu. Topeng plastik tu beri kepada orang dengan tujuan nak mengatasi masalah HIV dengan AIDS. Ni benda-benda yang tak kena dengan agama, tak boleh buat dalam sebuah negara Islam. Walaupun KJL hak mereka tu majoriti lebih daripada 2/3 ataupun 2/3. Ini kaedah-kaedah yang mengawal demokrasi ini. Baik juga dalam Islam ni bukan sebarang orang boleh jadi pemimpin.
Bukan sebagai orang. Kalau orang tu bahasa jenis perangai tak comel, orang bahasa jenis kalau kita kata kaki minum sebagai contoh. Dia ni bahasa jenis buat dosa besar. Dia ni bahasa jenis tak lekat semaya, tak boleh kita latih jadi pemimpin. Tak boleh kita latih jadi pemimpin orang lagu ni. Tapi dalam negara demokrasi sekolah ni tak apa. Asal cukup umur tak gila boleh jadi calon dalam pilihan raya. Dan kalau ada piti benar sebut dulu, walaupun dia sampai Tuhan pun boleh benar jadi ahli parlimen. Ini benda hak bercanggah dengan agama. Antara contoh supaya kita faham baik. Kemudian kalau kita tengok sini ujung sikit dia kata orang yang kita nak latih jadi pemimpin ni kita bicara dulu, tapi dia sebut lagi. Maka orang yang kita nak latih jadi pemimpin inilah mesti orang yang bersifat adil. Adil ni dalam konteks perbincangan agama Islam dia ada dua. Ada dua. Kalau dalam bidang, kalau kita tengok dalam perbincangan ilmu tauhid dan juga ilmu fiqh, bila kita kata seorang itu mestilah seorang yang adil, iaitulah adil ni maknanya meletakkan sesuatu pada tempat dia. Tapi adil dalam perbincangan ilmu ulumul hadis ialah adil ni orang yang tidak melakukan dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa kecil. Itu maksud adil. Orang yang adil yang boleh meriwayatkan hadis dalam ilmu ulum hadis ni ialah orang yang tidak melakukan dosa besar. Dia tidak minum arak, dia tidak berjudi, dia tidak berzina. Bukan nanti tu video dak. Kalau berzina senyap-senyap pun kalau orang tahu tak boleh jadi pemimpin. Dia tidak berjudi, dia tidak buat dosa besar, maka orang ni baru layak untuk menjadi calon dan boleh kita latih jadi pemimpin. Itu dalam Islam mesti orang yang adil. Sebab tu kalau kita baca dalam buku Al-Mawardi Al-Ahkam As-Sultaniyah tu, nombor satu sekali selain pada Islam, syarat nak jadi khalifah pemimpin negara ni ialah mesti sifat al-adalah. Keadilan itu kena ada pada dia. Sifat adil, iaitulah tidak melakukan dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa kecil. Kemudian kalau kita pergi lagi 2-3 ayat lagi kita tengok, antara ciri pemimpin yang kita nak pilih ni dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tengok dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang masyhur itu, bila dia ni dibebaskan oleh Raja Mesir pada waktu dari penjara. Dia masuk penjara kerana fitnah. Yang kita tahu cerita tu bila dia dikeluarkan daripada penjara, dibebaskan, dia mentadbirkan mimpi. Dia selepas dia mentadbirkan mimpi Raja Mesir itu, maka dia pergi jumpa dengan Raja Mesir. Dia menawarkan jalan keluar kepada masalah. Sebab dalam mimpi itu, mimpi raja tu ialah dia tengok 7 ekor lembu gemuk, 7 ekor lembu puru. Nabi Yusuf tak habis mimpi, iaitu 7 tahun Mesir ni akan jadi makmur, cukup dengan makanan, dengan minumnya, kemudian 7 tahun. Lepas tu selepas 7 tahun dia akan mari musim merosot. Kalau kita lah ni meleset ekonomi. 7 tahun pula ia diisyaratkan oleh Tuhan dalam mimpi dengan 7 ekor lembu puru. Lalu Nabi Yusuf ni royak, aku ada formula, aku ada kaedah nak menyelesaikan masalah ni. Tapi Nabi Yusuf kata, ij'ali ala khazainil ard, mu kena latih aku jadi menteri keuangan. Itu syarat Nabi Yusuf. Latihlah saya, dia kata, menjaga khazanah negara. Kalau kita lah ni kat menteri keuangan lah, bahasa paling mudah. Nabi Yusuf minta ni latih dia jadi menteri keuangan. Apa? Pasal dia kata, ini hafizun alim, kerana aku ni hafiz, seorang yang mampu nak jaga harta benda negara, keuangan negara, dan alimun, aku ni pandai, mana tahu nak tadbir, nak urus. Nak urus, dia mahir dalam ekonomi, dan dia pula boleh harap, kalau kita guna bahasa mudah. Ini antara sifat pemimpin hafiz yang kita boleh harap ke dia. Kalau kita suruh dia jadi pemimpin, dia tidak buat kena dengan amanah yang ada. Kalau dia jaga pitih-pitih tak ilah, nigak ilah pitih 36 juta setengah, nak jadi menteri besar, lagu mana orang lagu ni? Tak. Baik hak pakai plekat pula tak ilah pitih. Nah, mari hak pakai baju kok ni 36 juta setengah baru jadi menteri. Tak jadi menteri besar lagi. Jadi hak lagu ni nak jadi menteri besar ke mana? Itu sebab tu pemimpin ni mesti hafizun, orang yang boleh harap. Orang yang boleh harap, tahu nyanyi kita. Lepas tu alim mengerti tadbir. Reti tadbir ni bukan mesti masuk universiti, bukan mesti tahu ekonomi, tapi tahu nak letak lagu mana. Menteri besar ni bukan mesti dia ni reti ekonomi,
Tapi dia tahu nak latih siapa dia nak urus ekonomi. Tu hak balik